management. Memanagekan pun ada perkataan ini, menguruskan kita punya berat badan, bukan memanagekan. Okey. Jadi sebelum kita mulakan program ini, kami juga akan tolong kawan-kawan kita untuk membuat satu ukuran. Now guys, biasalah kita akan tengok itu alat timbang punya nombor kan. Tapi bila kita nak buang lemak, jangan terlalu ambil kira tentang nombor itu. Apa yang kita nak tengok peratusan lemak kita jatuh. Jadi untuk itu weighing scale yang biasa, alat berat yang biasa, you tak dapat nampak you punya peratusan lemak punya. Kita kena guna satu peralatan yang special, kita panggil in-body dial ataupun Carrada scan. Ini mesin boleh nampak dalam badan kita berapa peratusan kita punya lemak, berapa peratusan kita punya jisim otot. Jadi kita akan tolong kawan-kawan kita buat ukuran sebegini. Lepas tu, kan tadi kita kata exercise sangat-sangat penting. Kita pun teman kawan-kawan kita buat exercise sama-sama. 1 minggu 4 kali, guys. You are all welcome. Semua dialu-alukan. Walaupun you kata, I tak nak mulakan program ini, boleh tak? Tak paksa-paksa. You nak join exercise pun boleh. 1 minggu, kami ada 4 kali exercise. Tuesday, Selasa dan Khamis, pukul 7 suku. Pagi tadi kita baru buat exercise. Perlu banyak. Lepas tu on weekends Saturday and Sunday, Sabtu dan Ahad kita buat 8 suku. Weekend kita tidur lewat sikitlah. 1 minggu 4 kali. Kena bayar yuran tak? Tak perlu guys, free. Memang free. Dan sementara kita buat exercise ini Let's Get Fit Morning Workout, kami pun perasan ada individu tertentu, kawan-kawan tertentu yang memang berisi besar. Dia punya lutut memang tak boleh lompat-lompat ke ataupun exercise yang sangat aktif sangat. Jadi kami pun keluarkan satu exercise yang kita panggil low impact exercise. Jom sihat bersama. Yang ini low impact exercise, tak ada lompat-lompat punya. Untuk kawan-kawan yang lama tak exercise, untuk kawan-kawan yang mungkin isi badan lebih besar sikit, yang ini berlaku pada Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 6 dan Ahad pada pagi 8 suku. Jadi kita juga mengalu-alukan semua kawan. Mungkin yang kawan-kawan dah lama tak exercise, you join lah ini dulu. Lepas tu, you kata, ini okey, saya okey. Barulah you join yang satu lagi, yang morning workout tu. Ya. Jadi ini adalah gambar-gambar happy-happy semua. Nampak tak? Kawan-kawan kita buat exercise sama-sama. Memang happy. Sebab buat exercise, kita kena ada gang. Betul. Kita kena ada member-member. Kalau kita buat sorang-sorang, tak boleh. Nanti kawan-kawan kita, 6 kawan-kawan kita, dia akan ceritakan apa perasaan dia orang. Dan makanan, ramai orang takut tak ada makan kan. Jangan takut. Ini punya program, Let's Get Fit program. Pagi kita ada breakfast. Breakfast kita mengesyorkan liquid breakfast. Kita minum minuman yang sehat. Bukan 3-in-1 Nescafe, bukan 3-in-1 Milo. Bukan. Kita minum minuman yang mempunyai protein yang tinggi dan khasiat-khasiat nutrisi yang utama. Okay? Dan macam-macam lah. You tengok, ini semua gambar-gambar murid-murid kita yang ambil. Kita ada satu group chat. Guys, ini Let's Get Fit adalah satu community. Kami ada satu group chat. Dalam group chat, ia akan nampak semua orang akan hantar gambar dia orang. You nampak, dia guna pisang. Yang ini guna dragon fruit. Yang ini guna strawberry. Macam-macam. That's where you get the ideas. You dapat digalakkan. You are dimotivasikan. Datang ke lunch. Jangan takut. Lunch boleh makan. Good news to everyone. Untuk kawan-kawan baru. Ya, betul. Kita makan secara suku-suku separuh. Ini adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Suku adalah kita punya protein. Daging ke, tofu ke, telur ke. Itu suku. Lepas tu lagi suku adalah kita punya carbohydrates. Kita punya nasi. Kita punya whole grain. Kita cadangkan makan nasi perang. Lepas tu, half itu, separuh itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi Malaysian kan dulu I makan pun macam itu. Kita songsang punya. Terbalik. Kita punya nasi 80% adalah nasi. Lepas tu banyak yang goreng-goreng. Jadi kita ajar. Jadi ini adalah cara kita makan secara sehat, secara suku-suku separuh. Ini semua gambar yang diletak oleh murid-murid dalam group chat. Untuk kawan-kawan yang kerja kat luar, kan sekarang dah boleh kerja.
kena balik ke office, mungkin tak ada masa nak masak. Kita makan luar juga, kita makan nasi lauk juga, kita boleh makan secara suku-suku separuh. Yang paling menggemukkan adalah kuah. Malaysia kita suka kuah kan? Kuah daging, kuah ikan, kuah sambal, kuah lemak. Yang itu yang paling menggemukkan. Okey? You tengok dinner. Kita punya murid-murid punya gambar macam restoran kan? Jadi you akan dapat lebih banyak lagi idea macam mana kita boleh makan secara suku-suku separuh. Dulu I pun tak boleh terima konsep ini. Nasi suku boleh kenyang ke? Kita semua orang takut sebab kita Malaysian, kita orang Asia lah, bukan Malaysian saja. Kita memang suka makan nasi. Tapi nasi itu yang paling membimbangkan sebab karbohidrat yang tinggi, kandungan gula yang sangat-sangat tinggi. Okay? Dan juga kita akan mengesyorkan apa snack-snack yang kita kena makan bila kita rasa kita nak kunyah-kunyah. Guys, this is what we have done for the past 3 weeks. Untuk 3 minggu yang lalu, inilah apa yang kita lakukan. Jadi, hari ini kami sangat-sangat bertuah sebab kami dapat mengundang kawan-kawan yang sudah menjalani program ini. Let's Get Fit 14 days ini. Dia orang akan mengkongsikan dia orang punya perasaan, apa dia orang melalui. Jadi dari pelbagai usia, dari pelbagai background. Jadi hari ini kita nak menjemput kawan yang pertama iaitu Sandy. Okey, kita spotlight Sandy sekejap dulu ya. Sandy. Hello Sandy, where are you? Hello. Okay, let me spotlight. August. Okay, Sandy boleh perkenalkan dulu sendiri. Okay, boleh. Selamat petang semua. Nama saya Sandy dan merupakan ibu kepada seorang cahaya mata lah. Okay. Sandy sekarang kat mana orang? Perlis. Oh, Sandy kat Perlis. Okay, guys. Jadi you tengok rancangan ini, program ini tak kira di mana you berada. Sekarang dengan teknologi, dengan WhatsApp, dengan Zoom, kita boleh buat sama-sama. Jadi kita nak tanya Sandy, mengapa you join Let's Get Fit program ini dan apa yang you dapat? Okey, boleh. Tujuan saya mengambilkan bahagian program inilah sebab kerana saya mempunyai perut buncit. Iaitu saya nak hilangkan perut buncit lepas bersalin. Kerana perut buncit inilah menyebabkan keyakinan diri saya berkurangan. Jadi saya nak kuruslah. Jadi fit. Kita tak boleh bayang macam mana perut buncit Sandy. Nampak muka dia macam langsing saja. Okey, kita kongsikan gambar ini. Ini adalah before and after punya gambar. Wah, bagi tepukan guys, tepukan. Hebat. Terima kasih. Depan memang mula-mula memang susah lah kalau terutamanya dalam program ini kita perlu bangun awal untuk senaman kan. Sebab saya masih bagi susu badan tengah malam. Jadi dalam program ini saya memang ikut konsep itu suku-suku separuh dan juga beri komitmen penuh menjalani senaman pagi sepanjang program ini. Jadi saya gembira boleh tengok result. Wah, ini result sangat-sangat ketara guys. Tengok. Bukan sahaja itu perut buncit hilang tetapi itu skin keceriaan, bukan keceriaan. Muka pun nampak berseri-seri. Lepas kita lagi cerah. Bila kita sihat dan sangat-sangat penting tadi Sandy kata susah nak bangun kan, tapi Sandy tahu setiap pagi lebih kurang ada 20 orang kawan akan bersenam bersama dengan dia. Ini adalah satu dorongan, satu motivasi yang sangat-sangat hebat. Jadi ibu yang muda, sebab Sandy pun muda lagi saja, Sandy umur 28 saja kan? Ya, 28. Jadi untuk orang muda, untuk ibu lepas bersalin mungkin badan akan berisi banyak sebab makan pun banyak. Jadi dengan program ini Sandy berjaya menghilangkan dia punya perut buncit. Okey, kita bagi tepukan kepada Sandy. Terima kasih Sandy. Okey. Tadi Sandy adalah ibu kepada seorang cahaya mata. Sekarang kita pergi kepada seorang lagi ibu. Ibu ini dia ada 2 orang anak. Ibu ini dia berasal daripada Sarawak. Kita tumpukan kita punya spotlight kepada Joyce. Hi Joyce, are you there? Yes, hello August. Hello Joyce. Okay, silakan Joyce perkenalkan diri.
Okay, nama saya Joyce. Saya memang dari Sarawak. I'm not Chinese So sekarang sudah consider berhijrah di Kuala Lumpur, Selangor lah, Klang. Saya seorang ibu. Hai Aunty Api. Saya ada dua anak. Sandy pun orang Jadi Sarawak. orang Sarawak juga. Okay. Okay. Dan Joyce adalah ibu kepada 2 orang anak. Anak besar umur berapa? 6 tahun dan yang kedua 2 tahun. So after I get my elder son, I cannot lose weight. I keep gaining weight. Okay, kita nak tengok macam mana berat badan Joyce selepas dia bersalin. Kita bagi gambar kawan-kawan tengok, baru kita boleh imagine. Ini Joyce ke? Kalau kita tengok hari ini punya Joyce dengan gambar dia punya Joyce, macam jauh beza ni. Apa yang berlaku Joyce? Silakan. Okay. Actually, why I want to join this program kan? Sebenarnya not much on like nak kurangkan number berat badan tu, but it's more on my health. Sebab early of this year, I start to have sakit tumit. Tumit tu sakit, dah macam orang tua. Padahal umur tu baru 35. Tapi rasa tu bangun pagi, ayo sakit-sakit. So kalau macam ni, we know that our body is alarming us lah. Dia bagi signal lah, you kena buat sesuatu. So kalau kawan-kawan kat sini ada rasa apa-apa macam kaki sakit ke, dia maksudnya badan tu tengah bagi alarm lah tu, kena buat sesuatu. So I pun join and then I buat exercise. Like August cakap, makanan yang paling penting, suku-suku separuh. So I follow suku-suku separuh. So first I tak pandai masak, and then from this group I learn how to cook, and then it's very interesting see how other people how they cook. They're a lot of creativity lah. I pun like, wow, actually weight management ni taklah boring sangat tau, like because everybody's doing it together, and then macam like kita punya coach August wah, so good in cooking. Breakfast dia pun so nice, macam breakfast dekat cafe tau. Jadi kita buat dalam kumpulan, kita bagi idea sesama kita diri sendiri. We encourage each other. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, Joyce dulu dia adalah seorang staff nurse. Jadi tapi selepas bersalin berat badan pun meningkat. Kita tengok apa yang berlaku pada Joyce selepas join Let's Get Fit program ini. Ini adalah before and after Joyce. Guys, tengok perut Joyce sudah kecil banyak. Dulu itu seluar pun tak boleh simpan perut. Sekarang seluar boleh simpan perut. Wow. Kita tengok belakang. Itu spare tire dah hilang, guys. Ini yang sangat-sangat menggembirakan kita. Dan kita tengok lagi side view. Perut boroi, perut buncit dia dah kurus, dah kurang. Dan kita tengok armpit fat. Fat kita kata lemak dekat ketiak. Ini biasanya perempuan ada. Dah kurang. Dan guys, paling penting sekali, tengok muka Joyce. Dah tajam, dah sharp. Tengok hari ini dalam kamera Joyce punya muka. Kalau kita banding dengan tadi gambar yang pertama, jauh berbeza. Jadi kita tengok result sikit Joyce. Wah, gambar ini cantik Joyce. Okey, kita tengok weight dia punya berat badan turun 67.7 kg jatuh ke 64.6, jatuh 3 kg. Visceral fat yang ini paling susah nak hilangkan. Yang ini paling memudaratkan, paling bahaya. 16.5 jatuh ke 10. Jatuh ke dalam range yang sehat. Tapi kita nak turunkan lagi, Joyce. Okay, BMI pun turun. Jadi ini adalah result Joyce yang sangat-sangat menggalakkan. Ya. Sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada Joyce sebab dapat join program Let's Get Fit ini sampai hari ini. Joyce pun sekarang seorang coach juga. Joyce lah yang mengetuai low impact punya exercise, ya. Kalau untuk kawan-kawan yang nak join, boleh join sama-sama. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Joyce. Thank you. Wah, hebat tadi kita dah dengar 2 kawan kan. Kita ada lagi
kawan-kawan yang akan kongsi dengan kita ya. Kita tengok kawan yang ketiga. Beliau adalah seorang yang muda ya. Kita tumpukan kita punya spotlight. Okey, saya tukar saya punya spotlight dulu. Kita tumpukan kita punya spotlight kepada Sinru. Sinru ada tak? Hai. Halo Sinru. Sinru, Hai. silakan perkenalkan diri sendiri. Ya, I'm Sinru. So sekarang saya seorang cikgu lah di International School. Okey. Sinru, saya tengok muka you you pun macam tak berisi besar punya. Mengapa you nak join Let's Get Fit 14 Days Challenge ya? Sebab saya memang jaga kesihatan diri lah. Sebab saya ingat sekarang saya muda kan, so saya nak maintain body saya. So bila saya 30, 40, so saya tak ada macam banyak penyakit lah. So I can have a healthy lifestyle lah. So saya nak. Jadi apa yang you dapat selepas join Let's Get Fit program ini? So memang saya ikut itu program suku-suku separuh. Sekarang sudah menjadi satu tabiat lah. Saya rasa apa yang satu tabiat. So jika program ini sudah tamat, saya pun memang akan ikut suku separuh, dan saya pun sentiasa bersenam, saya pun buat exercise. Sebab ini satu tabiat yang baguslah untuk semua orang, bukan untuk orang muda saja, tapi semua orang. Betul. Tadi Sindu yang cakap ini adalah satu tabiat. Apa yang kita nak capai adalah jadikan ini satu tabiat. Sebab banyak program-program diet ke atau apa-apa, dia cuma short term. Bila dah habis itu program, kita makan balas dendam. Betul tak? Ya, betul. Lebih banyak lagi. Jadi kita pun nak tunjukkan sikit gambar Sindu. Walaupun dia muda-muda, sekarang orang muda-muda suka apa tau? Dia nak ada itu garisan kat perut, ada six pack sikit-sikit nampak lebih menawan. Inilah gambar Sindu. Nampak langsing sekarang. Pakai baju pun sangat-sangat cantik. Okey. Jadi untuk orang-orang muda, cikgu. Seorang cikgu. Jadi untuk orang-orang muda, walaupun you tak berisi besar, tapi you nak bentuk badan yang lebih menarik, bolehlah join sama-sama program Let's Get Fit ini. Okey, kita tahniah pada Sinru. Terima kasih Sinru. Thank you. Baik, seterusnya kita dah dengar ada kawan-kawan yang muda-muda. Sekarang kita nak pergi satu kategori yang lain. Kita pergi ke 5 series punya kategori. Sebab kawan-kawan yang seterusnya akan kongsi dengan kita, mereka sudah usia 50 ke atas, guys. Siapa kata 50 ke atas tak boleh buat program weight management? Boleh juga. Jadi sekarang kita nak tumpukan perhatian kita kepada Kak Siti. Halo Kak Siti. Boleh dengar tak Kak Siti? Okey, silakan Kak Siti. Selamat petang. Saya kenalkan diri saya Siti Nurahan, usia 50 tahun. Saya start join program ni 3 minggu lepas. Saya join sebab umur dah 50, saya perlukan kesihatan yang baik untuk melewati hari-hari tua saya. Dan saya nak hidup lebih ceria daripada orang lain lah. Maksudnya sebab kita nampak kawan sebaya kita dah mula sakit tumit. Betul. Sakit sini, sakit sana lah. Kan? Biasa umur macam saya dah ada kencing manis, darah tinggi kan kebanyakannya. So saya rasa saya perlu jaga pemakanan saya. Apabila saya dapat ikut program ni, permulaan memang saya rasa susah. Susah sebab dah biasa makan banyak. Nak ikut yang Ogos suruh suku-suku separuh, agak rasa macam, boleh kenyang ke? Bila letak nasi kan, makan suku-suku separuh, bila ada satu jatuh pun ambil. Sebab rasa macam takut lapar. Betul. Tapi bila dah masuk hari keempat, kelima, saya dah rasa biasa. Walaupun saya masak untuk family, at least saya boleh lagi ikut cara makan yang sihat untuk saya. Mula-mula rasa macam susah lah, tapi dah 4-5 hari dah okey. Tentang senaman pula yang saya ikut, mula-mula memang sakit lah, terutama bahu. Bila buat shoulder tap tu kan, sakitnya. Sebab kita tahan badan kan. Betul. Tapi selepas saya kata hari kedua, saya kata saya kena ikut juga. Masuk kali ketiga, saya sudah rasa seronok tau. Sebab itu, bila kita buat stajab, dulu saya buat sikit saja.
Tapi sekarang saya dah boleh ikut Ogos. Wah, hebat. Ha. Lepas itu, lepas 3 minggu tu saya tengok berat tak ada turun pun. Tapi bila saya pakai baju saya yang sempit, yang butang boleh nampak depan kan. Kalau kita butang masih ada nampak lubang kan. Betul. Selepas 3 minggu saya pakai, wah sudah loose, butang sudah tutup habis. Oh, saya rasakan janganlah ni program stop dulu. Saya nak ikut lagi program ni sekurang-kurangnya selepas 3 bulan ke saya dah boleh. Tapi sekarang pun saya dah boleh maintain. Semalam saya ada di sini. Hari ini saya berada di Johor. Walaupun saya makan di luar, saya tetap ikut suku separuh. Betul. Sudah jadi biasa. Betul. Macam tu. Okey. Bagus tadi Kak Siti dia cakap satu yang sangat-sangat betul lah. Dia punya berat badan tak turun. Kebanyakan kalian bila kita join program fitness atau weight management, jika 1 minggu lepas itu nombor tak jatuh, hati macam sejuk. Rasa sia-sia sahaja saya buat 1 minggu. Bangun exercise, makan kurang, suku-suku separuh. Tetapi apa yang berlaku dalam badan Kak Siti adalah dia punya lemak jatuh. Tetapi dia punya otot jisim naik. Maka ini dia punya berat badan tak tukar. Tetapi bila lemak jatuh, berat jisim otot naik, kita punya bentuk badan akan jadi kecil. Mengapa? Sebab itu lemak punya permukaan sangat-sangat besar punya. Otot dia sangat-sangat kecil. Macam 1 kg punya kapas dengan 1 kg punya besi. Boleh tak konsep ini? 1 kg punya kapas tu perlu banyak kan? Itu macam lemak. Tapi 1 kg punya besi sikit saja. Jadi kita nak kita punya badan lemak kurang, otot jisim otot meningkat. Jadi inilah apa yang berlaku kepada Kak Siti. Dan paling yang saya kagum Kak Siti walaupun usia 50 tiap-tiap hari exercise dengan kita. Dia join pagi punya dan low impact punya dia pun join. Guys, kalau kita buat seorang-seorang I rasa Kak Siti pun tak larat. Tak buat punya, mesti tak tak buat buat. punya. Tapi saya tunggu tau, dengan Joyce pun saya ikut, dengan Ogos pun saya ikut, mesti ikut. Hebat. Jadi kita biarkan dia jadi satu tabiat walaupun di mana kita pergi. That's why Let's Get Fit program kita nak mengamalkan satu tabiat di mana berada anda jua. Okey, sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Kak Siti. Terima kasih Kak Siti. Tahniah. Ini hebat Kak Siti memang. Baik, sekarang kita dah dengar satu 5 series kan. Sekarang kita ada satu lagi 5 series. Ini 5 series lagi high end sikit. Kita nak tumpukan kita punya spotlight kepada Shirley. Hello Shirley. Hello. Shirley, my name is Shirley. Shirley boleh perkenalkan diri sendiri. Okay. Yeah, my name is Shirley. Nama saya Shirley. Saya berumur 58 tahun. Wah, tak nampak pun macam 58. Ya. Dan Shirley berasal dari mana? Petaling Jaya. Petaling Jaya. Shirley kerja sebagai apa? Gaming outlet, okay. Shirley adalah seorang usahawan business woman Jadi Shirley dia pun ada bagi tahu kita, dia ada satu aset sudah ikut dia untuk 30 tahun lebih. Apa itu aset Shirley? Aset apa? Aset saya dekat perut saya sebab suka makan, simpan 30 lebih tahun. Simpan lebih kurang 30 lebih tahun dan Shirley pun join kita lah dalam program Let's Get Fit ini. Jadi selepas join program ini Shirley, apa yang you dapat? Selepas saya join program ini, saya dapati perut saya sudah kemek, tak besar lagi, okay. And then saya lagi sihat, kaki tak sakit. Sebab Kak Siti pun cakap, adik Siti pun cakap, Adik Siti. umur 50 tahun, kaki semua sakit, sini sakit, sana sakit. Saya pun ada ini macam, semua pun sakit. So selepas jaga makanan, makan macam ikut cakap Ogos, makan suku-suku separuh dari program kita. So saya dapati saya lebih sihat lagi lah sekarang. So kaki pun tak sakit, and then harta saya sudah turun sikit. Harta lemak sudah turun Dan satu lagi yang sangat-sangat Shirley ada kongsi dengan kita, dia bila dia bye-bye dia wave kepada orang, dia punya itu sini daging flappy, very flappy. Lepas tu sekarang apa berlaku Shirley?
sekarang sudah jadi apa? Dekat Sudah sikit. keras. Ya. Firm. It's firmer. Firm. Ya, lebih firm. Sebab dia punya jisim otot naik. Protein, kita makan protein dengan cukup, dia akan mengetatkan badan kita. Jadi sekarang kita nak tengok itu gambar before and after oleh Shirley. Tadi Shirley kata dia ada satu harta kan, dia ada satu aset ikut dia untuk 30 tahun. Okey, kita tengok. Yang ini adalah before and after Shirley. Wow. Dalam lebih kurang 2 minggu saja. Actually 1 minggu kita pun dah nampak banyak perbezaan. Okay, yang kiri ini before. Kita sengaja suruh Shirley pakai baju yang sama. Nampak tak? Baju sudah longgar guys. Yang dia punya after. Dan kalau kita tengok muka Shirley pun dah kecil sikit. Kita tengok belakang. Nampak? Dulu baju pun ketat. Sekarang baju pun longgar. Side view. Itu aesthetic 30 tahun punya pun dah hilang. Happy. Okay, kita tengok result sikit Kena beli baju kurang saiz ni. Kena beli baju baru Shirley. Tahun Okay, baru nak Cina pakai boleh Cheongsam. boleh dia kata Cheongsam. tahun baru Cina boleh pakai Cheongsam. Bagus. Okay, kita tengok Shirley punya berat badan before and after. Ini adalah satu video. Ini video kita tunjuk kepada semua kawan. Ini adalah video kita buat composition test, karadan scan kepada kawan-kawan. Jangan tengok kepada berat badan sahaja. Sebab kita yang nak tengok, kita kena tengok peratusan lemak, kita nak tengok visceral fat, kita nak tengok jisim otot, kita nak tengok BMI, semua ini. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang join kami pada hari ini, berminat nak tahu apa yang ada dalam badan kita, boleh check out dengan kawan-kawan yang menjemput anda datang ke program pada hari ini. Okey, kita tengok result Shirley berat badan daripada 57.3, uish, naik pula. Ramai orang kancong tau bila tengok naik, apa yang berlaku, apa dah jadi. Jangan takut. You kena tengok body fat jatuh tak? Body fat jatuh banyak 39.9 to 35.7. Ini adalah satu result yang sangat-sangat menggalakkan guys. Visceral fat jatuh juga 7.5 to 7. Nampak tak dia punya muscle meningkat. Wow. 20.7 to 22.5. Inilah yang menyebabkan Shirley punya berat badan naik sikit 0.1. Tapi apa yang kita nak tengok adalah percent body fat. Dan kita tengok BMI dia. BMI dia pun maintain sahaja. Body age pun kurang. Kita nak tolong Shirley punya body age sampai ke 4. Mula dengan angka 4 punya. We can do it Shirley. Kita buat sama-sama. Ini satu result yang sangat-sangat menggalakkan guys. Shirley 5 series. 5 usia 58. Jadi ini kepada orang-orang muda dalam lingkungan 20-an, 30-an, 40-an, tak ada excuse. No excuse. Okey, sekali lagi kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Shirley. Thank you Shirley. Terima kasih. Baik. Mungkin hari ini kawan-kawan kata, ini semua program-program untuk orang yang mature, orang-orang dewasa saja. Hari ini kami ada satu lagi, the last perkongsian dari satu pasangan yang cukup hebat, cukup luar biasa. Sebab ini adalah satu pasangan ibu dengan anak dia. Anak dia hanya usia 16 tahun sahaja. Kita spotlightkan dia orang dulu. Halo, Kali dengan Jun Kai. Halo kawan-kawan. Silakan kongsikan cerita anda sikit. Dah, I share Sekarang boleh share dah. Okey, silakan. Hai semua, nama saya Jun Kai. Halo Jun Kai. Saya berumur 16 tahun. So ini saya 2 tahun sebelum. Dan ini saya currently. So 2 tahun saya sudah tambah 10 kg dan 5% body fat. Macam mana you boleh dapat tambah 10 kg dalam 2 tahun ni? Ini ya. Ini ya. Wah, ini makanan yang biasanya kita jumpa di supermarket kat grocer, kat Tesco. Mama yang belilah. Mama yang beli kan? Itulah. Takut dia orang boring kan masa pandemik, tak ada benda buat dekat rumah makan lah. Jadi
Jadi makan makanan snacks lah, makanan ringan yang terlalu banyak. Dan jarang exercise juga I rasa. Bila tidur. Tidur, makan, main game, tengok handphone. Ini biasalah orang-orang muda. Okey, jadi selepas tu apa yang berlaku, Jun Kai? So mak saya introduce saya kepada Bukan paksa you lah, mak saya paksa saya. Dia tak berani cakap pula. Okey, mak introduce. Okey, boleh. So saya join program ini lah. So ini sarapan saya. So saya mengikut suku-suku separuh ini dan apabila lapar makan snacks ini. Snack yang sehat lah. Kan? So selepas 3 minggu ini result saya. Setelah 1 minggu, selepas 2 dan 3 minggu. Wow. Jadi keseluruhannya dah jatuh lebih kurang 5 kg lebih. Bukanlah. 2 weeks 2.4. Then we continue sambung cara program ini makanan. Jatuh. 2.7 total. 2.7 total. Wah, 3 minggu. Every week about 1 kg plus a bit lah. 1.1 and 1.3. Okey, bagus. Jadi berat badan pun dah turun. Sekarang kita tengok Jun Kai pun dah dia lebih langsing sikit. Dan jadikan satu tabiat dah. Dan saya rasa ini satu pasangan yang sangat luar biasa sebab sekarang banyak ibu kan nak dia bila dia berdiri tepi anak dia macam boyfriend dan girlfriend kan. Wah. Okey, silakan Jun Kai. Ini mak cakap sikit. So, apa yang saya buat masa ini ialah saya preparekan yang shake ini untuk dia lah. Kalau dulu dia akan makan lagi bread lah, makan pau lah, apa-apa benda macam tu. Jadi sekarang dia fully drink protein. Dia punya protein kan 1 pack body key, 2 scoop of soy protein, 2 scoop of green tea protein. Wow, very good, very good. 1 boiled egg. So I count, kalau count macam tu, dengan new body key, 1 gelas itu dengan boiled egg at least 40 plus to 50 gram of protein. Sangat-sangat bagus untuk anak-anak yang sedang membesar ya. Sebab dia tengah kena banyak lah kalau 1 gram 1 kg kan. So apa yang saya buat itu ikut suku-suku separuh lah untuk satu keluarga. Hebat. Apa yang beza dia dengan yang dulu ialah saya beli sayur-sayuran tu kalau compare dengan dulu at least double. Bagus. Kalau tidak tak boleh separuh lah. Bagus. Saya juga kita tukar cara pemakanan kita. Tapi 1 plate memang pun penuh. Tapi dia punya benda itu lain saja. Betul. Hebat ya. Oh dia sekarang ni anak dia kata saya tanya dia lah. Sebab dia masa start dia 20.1. So sini. Saya kata apa you punya goal? Nah dia tengok dia kata dia nak ini. So dia nak okey. Boleh. Pasti boleh. 1 minggu turun 1 kg kan? 1 kg punya ayam besar juga tu. Besar juga dan sebab Jun Kai dia punya height sangat-sangat tinggi. Jadi jadi Jun Kai bila you ada rangkai badan you ada muscle sikit dah. Lagi handsome. Okey, kita ucapkan tahniah kepada mak dan anak punya pasangan kali dengan Jun Kai. Tahniah. Terima kasih. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk kawan-kawan yang pertama kali join kami pada hari ini mungkin you tengok semua ini you rasa pun boleh tak saya join August? Boleh. You cuma tanya kepada kawan-kawan yang menjemput anda datang kepada program hari ini. Okey, jadi bagi saya kongsikan sikit maklumat lagi untuk program ini. Berapa lama kita jalankan program ini? Kita tahu ramai kawan bila dengar program weight management 30 hari ke 45 hari ke takut. Jadi kita buat sangat-sangat senang saja kita nak mulakan. 14 hari saja guys. 14 days kita akan buat sama-sama. Kita ada satu group chat, kita saling galak-menggalak sesama sendiri. Kita jaga cara pemakanan kita exercise sama-sama dan kita juga akan ambil nutrisi-nutrisi yang badan kita perlu.
Nanti kami ada seorang doktor yang akan jemput, yang akan explain kepada kita apa nutrisi-nutrisi yang kita perlukan dalam badan kita. Dan ramai orang takut tak ada makanan. Jangan takut. Kita memang boleh makan. Ini semua adalah gambar student-student yang kita post dalam group chat kita. Untuk kawan-kawan yang sekarang kena pergi keluar kerja kan, you boleh shakekan, sediakan minuman sarapan pagi ini dan minum di dalam kereta. Macam-macam pattern you boleh buat. Ini yang saya buat kat rumah. Nanti saya akan buatkan drink ini secara live kepada anda semua. Macam mana kita nak menyediakan minuman yang sedap-sedap ini? Ini adalah makanan yang kita makan. Suku-suku separuh. Untuk kawan-kawan baru tengok gambar ini, dia punya hati pun kejut. Uish, makan macam ini ke? Boleh ke? Wah, nampak macam tak ada rasa lah, tak selera lah. Ini minggu, ini first 2 days only. Lepas third and fourth day, jadi macam ini. Kita punya kawan-kawan punya gambar makanan. Semua sedap-sedap belaka. Dan jangan lupa kita akan buat exercise sama-sama pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu dan Ahad. Kami juga ada low impact punya. Isnin, Wednesday, Rabu, Jumaat dan juga Ahad. Dan hari ini kami ada satu bonus. Bukan sahaja kami tadi ada kawan-kawan yang kongsikan. Hari ini kami ada seorang coach kami Dia juga akan ceritakan dia sendiri punya journey dan dia punya advice kepada student-student dia. Apa yang dia nampak progress kepada student-student dia. Dan dia sendiri punya perubahan juga. Jadi tanpa melengah-lengah masa, kita menjemput Coach Daniel Wong. Silakan Coach. You gotta unmute yourself Daniel. Thank you. Halo. Congratulations kepada semua yang graduate hari ni. Wah, best sekali semua. Okay, aku pun ada start dari tempat you juga actually. So actually masa saya nak share sedikit tentang saya punya journey masa tu 14 days challenge itu 2 week challenge sama dengan semua Saya start dari MCO 2.0. Masa tu saya cakap dengan Coach August, Coach August, saya tak boleh tahan lah. Saya selalu makan 2.0 selalu dekat rumah, so tak biasa tau. So semua kat rumah, duduk saja, buat kerja semua, tak pergi mana-mana juga. So 2.0 badan saya jadi begini. Saya cakap, aku tak boleh tahan ni. Saya ambil kesempatan untuk ambil gambar saya sendiri kerana saya nak tengok perubahan saya sendiri. Kerana saya sudah dalam hati saya sudah cakap, I need to make a change. Aku mesti tukar. Tapi lagi usia saya sudah meningkat. Saya sudah 49 tahun actually. For series saja. Series nak sampai next year 5 series dah. So saya cakap aku mesti buat perubahan lah. Saya cakap dengan sendiri. Saya cakap dengan coach, saya nak buat perubahan. So dia cakap, okay tak apa, saya datang office you. Okay, kita makan sembang sekejap. Dia cakap, saya nak ambil gambar you dan tengok apa tu you punya journey lah. Saya nak tolong you lah. So ini masa tu saya sudah buat exercise sikit dah. Masa 2.0 dan masa ini sudah sampai March. Saya cakap, so kita punya exercise start dari April. So dia ambil sukatan gambar-gambar saya ada turun sikit tapi perut masih ada lah. Ada buncit sikit lah. So ini orang yang dia tunjuk saya. Okay, cakap, jadi orang inilah. Dia pun 50 tahun lebih. Aku pun, wah, okey. Semangat saya akan jadi macam ni. Dia pun 50 lebih tahun tau. Orang Singapura ni. So saya sudah tukar cara makan yang Coach August share tadi kan. Semua ini saya tukar. Saya suka makan juga. Saya orang Kelang jugalah. So orang Cina, so kita suka makan apa yang ada di luar. So tapi saya ada tukar sikit. Ini jadi breakfast saya. So selalu saya mesti ada breakfast ini, kalau tidak saya tak rasa selera comfortable lah kalau saya tak nak makan. So dari ini saya follow exercise tu, saya sudah tukar kepada ini lepas 2 minggu exercise. 2 minggu sahaja.
Hebat, Ya. hebat. So perut saya sudah turun tau. Tengok ada perbezaan juga, tapi saya nak improve lagi lah. Saya cakap saya ni masa tu saya buat lagi, continue saya punya lifestyle macam semua peserta-peserta yang masuk continue buat. So masa ni 7 Julai saya sudah jadi perubahan macam ni, lebih define sikit. So saya pun continue. Kerana jangan orang yang join yang first few weeks jangan putus asa bila awak tak ada nampak perbezaan, kerana perbezaan akan datang, tentu akan datangnya. Bila awak bina badan dengan masa-masa lah, awak akan tolong you burn fat. So ini recent punya saya punya pertukaran. 18 7 hari bulan Julai hingga 8 hari bulan Ogos, dan baru saja saya ada ambil satu lagi gambar, ada lebih bukan 88 lah. Saya sudah lepas tukar ini pada bulan 10. Bulan 10, sorry. Minggu lepas sahaja. Dan ni ambil gambar ini. So saya nak improve lagi saya punya fitness level, kerana saya nak nampak jadi Mr. Universe Clan ke? tak ada lah. Yang most important thing saya ialah health saya. Kerana BP, blood pressure saya masa tu agak di borderline. Doktor suruh saya makan itu blood pressure punya pill. Saya dan kawan-kawan cakap jangan ambil dulu. Kalau awak ambil, awak tak boleh berhenti dah. So aku ambil kesempatan juga untuk exercise dengan kawan-kawan semua ini, dengan kawan-kawan yang datang recently. Wow, itu motivasi saya lah. So yang ini saya punya reason. Anak-anak saya, Alison dekat dan anak kecil saya 2, 1 5, 1 7 tahun. Dia dengan emak dia lah juga, my wife juga reason saya nak jadi tapi healthy. wife punya gambar tak ada dalam sini, nanti dia jealous. Itu dia tukar gambar. Itu nanti saya add lagi lah. So mereka adalah dorongan saya yang amat besar lah, kerana mereka masih muda lagi. So saya nak bila mereka besar jadi pergi hiking ke, buat apa-apa, saya akan di tempat saya di sana lah. Okay. Exercise dengan mereka. So so itulah reason saya. So saya hope that semua orang dekat sini akan continue lah buat yang best untuk diri sendiri. Kerana health itu ialah kepentingan lebih dari itu. Looking good ialah side effect dia lah. Bonus. bonus. Tapi health ialah something that kita mesti ada. Kerana muda atau tua mesti continue. Betul. Health lifestyle ya. Okay. Terima kasih. Ada mission ke? Ada mission tak? Apa mission sekarang, Coach Daniel? Okay, mission saya ialah untuk sekarang saya sudah dapat dorongan dan ada perubahan di saya. So sekarang saya nak tolong community dekat luar, siapa yang nak jadi healthy lifestyle juga, saya ada di sini untuk menolong semua ya. Dan join Let's Get Fit dan join Let's Get Fit lah. Sebab weekend punya workout adalah di lead oleh Coach Daniel Wong. Kita buat sama-sama ya. Okey, kita bagi tepukan dan tanya kepada Coach Daniel Wong. Terima kasih. Thank you, Coach Daniel. Thank you, Coach Daniel. Thank you. Hebat sekali ya. Jadi kawan-kawan, jangan bagi usia kita jadi halangan kepada apa yang kita nak buat. Sebab kesihatan ini kita kena maintain. Berat badan kita kena maintain. Jadi selain daripada exercise, selain daripada cara pemakanan, ada satu lagi. Satu part yang sangat-sangat penting, iaitu pengambilan nutrisi. Jadi hari ini kami rasa sangat bertuah sebab kami ada seorang kawan baik kami, namanya Dr. Wong Su Sian. Dr. Wong akan explain kepada kita, terangkan kepada kita, nutrisi apakah yang kita perlu ambil masa kita nak buat weight management ini. Silakan Dr. Wong. Halo, selamat petang saudara-saudari. Saya sebenarnya rasa terharu sangat. Ini graduation tapi saya rasa terharu. This is very strange. I'm very glad to see that
tahniah kepada semua yang berjaya habis program 14 hari ini. Saya rasa yang paling penting macam Coach Daniel yang cakap, ini sesuatu program bukan sahaja untuk kuruskan badan, tapi untuk kesihatan. So dia mengambil masa dan dia adalah satu lifestyle, cara hidup dan tabiat dia membina tabiat kita supaya jadi sihat. So sekarang saya ingin berkongsi dari segi suplemen apa yang boleh kita consider. So dekat sini ada 5 produk. Nombor 1 protein, nombor 2 ini body key meal replacement, ini probiotics, fiber dengan green tea plus. Tapi sebelum kita start supplements, saya ingin tunjuk ini gambar. Saya rasa ramai dah biasa food pyramid dekat Malaysia. So kalau ada macam impression yang lama, so kita dekat sini karbohidrat, kalau ikut gambar yang dulu, karbohidrat yang paling banyak, paling bawah dekat sekali. Tapi ikut food intake, food pyramid yang baru ni, yang paling banyak boleh nampak dekat sini adalah sayur-sayuran dengan buah-buahan. So dia punya serving tu 3 serving sayur-sayuran dan buah-buahan tu 2 serving. So semakin atas semakin kurang. So ini boleh jadikan satu rujukan yang sangat simple. Ini terima kasih kepada Kali untuk bagi gambar yang sangat-sangat simple ini. So untuk mungkin saya start dari sini, buah-buahan. Buah-buahan saiz cukup. Saya belajar BM yang baru, cukup. 2 tapak tangan letak sekali, ini 1 cukup, ini kira 1 serving. So setiap hari kena makan 3 serving. So yang protein setapak dekat tangan sini, tanpa tak dikira jari lah dekat sini, tapak saja. Karbohidrat ini yang kena usaha untuk kurangkan, so segenggam. Kalau tak biasa lagi memang makan sepinggan yang besar, boleh start dengan mungkin separuh dulu sebelum masuk ke saiz yang segenggam tu. Okay. So ini suku-suku separuh tadi dah cakap. So karbohidrat suku karbohidrat ini untuk protein. Protein tu boleh datang dari macam ikan ke, daging ke, telur ke, cheese ke, semua susu. Ini dairy product boleh masukkan dekat bahagian protein. Yang banyak tu sayur-sayuran dengan buah-buahan. So makanan yang ini kira satu cara yang makanan yang seimbang. Makan portion yang sederhana, jangan terlalu lebih. Dia perlukan ada combination yang berlainan. Bukan hari-hari timun saja, hari-hari macam tomato saja. Jadikan pelbagai pilihan. Okay. So dari sini boleh nampak ke? So ini suku dekat separuh dekat sini. So ini suku, ini lebih daripada suku lah, tapi tak ada masalah. So sini separuh dekat sini. So suku, this is carbohydrate, suku dekat sini protein. Semua ikut cara macam ni. So saya rasa ramai mungkin yang baru-baru start tu akan rasa macam banyak challenge. Tapi kalau you nampak dari segi sini, makanan dekat sini, sayuran dekat sini ataupun bahan-bahan dekat sini, semua memang bahan yang kita guna setiap hari. Ayam lah ataupun sayur, ada tomato dekat rumah kan, mesti ada lobak dekat rumah kan, ada timun dekat rumah, ada sayur macam sawi pun boleh, macam-macam, kubis pun boleh. So cuma sekarang kita arrange secara hidangan suku-suku separuh. Okay. So apakah akibat kekurangan nutrition? Kalau nutrisi itu kurang, tak seimbang, dia boleh menyebabkan immunity kita turun. Kita boleh ada masalah penghadaman, masalah penubuhan macam untuk growth problem. Kalau untuk budak-budak ataupun remaja, memang akan ada masalah growth. Perkembangan otak pun akan terjejas dan boleh menyebabkan obesity. Okay. So nutrition semua ini tujuan dia adalah untuk memenuhi gap. Kalau ada gap yang apa-apa yang kita tak boleh dapat sepenuhnya dari makanan setiap hari, kita isikan gap itu dengan suplemen. So let's tengok satu-satu. Dulu mungkin ada orang yang rasa macam protein tu, ayo susah nak minum lah, tak ada rasa lah macam tu. Tapi sekarang memang ada banyak pilihan. Ada perisa coklat,
ada perisa green tea lagi, ada perisa berry. So sangat menarik. So nanti August akan tunjuk macam mana cara nak buat. So siapa yang memerlukan protein? Dari golongan yang sangat muda sampai golongan yang berusia, memang setiap orang perlukan protein. Untuk budak-budak mungkin pengambilan dia boleh jadikan macam 1 scoop saja setiap hari ataupun separuh scoop, boleh masukkan ke dalam bubur ke apa makanan dia. Boleh jadikan macam dessert. Kalau remaja memang perlukan banyak, dewasa sama sebab untuk kekuatan dan daily activity kita. So untuk orang yang, jangan lupa orang yang berusia, protein sangat penting untuk jadikan kita stabil. Selain daripada macam untuk tulang, otot-otot kita pun kena ada protein yang cukup untuk memegang, untuk menanggungi keberatan kita. Okay. So satu cara yang sangat simple untuk kira protein sama ada pengambilan setiap hari kita cukup ke tak, kita guna berat badan untuk darab 0.8. Yang paling senang we say 0.8 to 1 gram. Kalau misalnya 50 kilo, kita guna 1 gram kali 50 kilo, dijadikan kita perlukan 50 gram protein dalam setiap hari. So misalnya satu biji telur tu 8 gram. Satu hidangan tapak besar setapak macam kita, ayam tu lebih kurang 25 sampai 30 gram. So kita boleh kira ikut carta-carta macam ni, sama ada kita boleh dapat protein yang mencukupi dalam makanan kita ke tak. Kalau tak mencukupi, yang lain kita tambah lagi dengan protein. Okay. So untuk orang yang nak kuruskan badan, keperluan harian tu dia naik sikit. Yang paling senang kita guna mungkin 1.5. Maknanya berat badan darab 1.5. Kalau tadi berat badan 50 kilo, kita darab 1.5 dijadikan 75 gram. Kenapa protein penting dalam program untuk kuruskan badan? Sebab dia membina otot-otot kita. So otot boleh membakar kalori dengan secara berkesan. So kita perlukan lebih banyak protein berbanding dengan makanan yang biasa kita. Okay, so cuba tengok dekat sini. So satu hidangan, 1 scoop protein, protein dia adalah 8 gram, tapi kalori dia 40 saja. Kalau kita makan nasi 2 cawan, 2 cawan tu boleh dapat protein sebanyak 8 gram juga, sama-sama 8 gram. Tapi kalori tu tengok beza dia, 10 kali ganda, 10 kali ganda, lebih daripada tu. So kalau makan telur rebus pun tak ada masalah, tapi kalori dia lagi tinggi, lebih kurang 2 kali ganda berbanding dengan 1 scoop protein. That's why kita isikan gap tu dengan protein. Okay, so nombor 2, ini body key yang baru launch dalam bulan ini, sangat-sangat menarik. Ini penggantian sajian. So ada perisa lama yang cafe coklat, ini perisa yang baru, berry. Okay. Dalam meal replacement body key ini sama ada protein juga, kalori dia lebih kurang 200, banyak minerals dengan vitamins, termasuk kalsium sekali. Ada fiber lagi. Okay, so ini kelebihan dia. Cuba bayangkan, biasa setiap hari sebelum program ini mungkin kita makan secara macam ni. Pagi pergi makan roti bakar ke, nasi lemak ke, roti canai ke, tambah lagi 1 gelas teh tarik. Nanti tengah hari makan macam ni, minum sirap lagi, makan malam goreng lagi. So semua, kalau kita kira ikut peratusan this percentage, karbohidrat lebih tinggi, mungkin lebih daripada 50%, 60% macam tu. Tapi protein tu sikit saja. Kalau kita tukar ikut cara suku-suku separuh, secara makanan secara sihat dan seimbang, protein dia punya contribution akan naik, karbohidrat akan dikurangkan. So ini adalah satu cara yang kita sangat disyorkan. Okay, so ini gambar-gambar yang sangat menarik. Ada yang boleh masukkan macam berry ke, dragon fruit ke, strawberry ke, macam-macam yang boleh campur. Okay, so produk yang ketiga, probiotics. Ini adalah sangat penting untuk kesihatan usus. 70% daripada keimunan kita berada dekat usus. So probiotics yang baik, dia mesti sampai ke usus secara hidup. Dia mesti ada upaya untuk melekat kepada usus
dan dia kelebihan produk kita adalah sebab dia ada prebiotics, dan prebiotics chicory root ini merupakan prebiotics, makanan untuk bakteria supaya dia boleh hidup dalam usus kita. Okey, produk yang keempat ini fiber. Fiber boleh, common sense kita boleh selesaikan masalah sembelih dan masalah penghadaman. Kalau ada macam masalah pembuangan air besar, this is very good. Tapi saya rasa ramai yang tak perasan fiber sebenarnya boleh menurunkan tekanan darah, tahap gula dan kolesterol secara berkesan sebab dia melambatkan penyerapan gula apa-apa yang kita makan karbohidrat dia slow down the absorption okay. So this is fiber. Dalam fiber pun ada prebiotics juga okay. Last yang this is our weapon this is green tea plus. Dalam bahan green tea plus kita tahu minum tea, minum teh boleh teh kosong bukan teh yang ada teh tarik ke ada campur banyak gula. Teh yang kosong dia sebenarnya boleh ada bahan yang bagus ini kita panggil EGCG. EGCG itu dia boleh fight fat boleh kurangkan lemak, boleh block kalori tapi dengan teknologi Phytosome Nutrilite dia boleh meningkatkan persembahan EGCG dalam badan kita sebab EGCG itu dia larut dalam air, so dia susah nak masuk dekat sel-sel, tapi dengan teknologi yang baru ini dia boleh membukakan sel membran dan EGCG boleh masuk ke dalam sel-sel, tahap sel so inilah kelebihan dia boleh kurangkan berat badan dan boleh kuruskan kita punya waistline dekat pinggang okay. So inilah sedikit tentang suplemen yang kita boleh guna dalam program ini. So I hope semua orang dekat sini boleh belajar satu cara hidup secara sihat dan menjadikan dia tabiat. Okay, thank you. Okay, terima kasih Dr. Wong. Thank you Susien. Jadi tadi nutrisi yang Dr. Wong terangkan adalah nutrisi-nutrisi yang diambil oleh murid-murid yang join 14 hari Let's Get Fit program ini dan kami pun nampak banyak result yang sangat-sangat menggalakkan, perbezaan yang sangat-sangat ketara. Jadi hari ini mungkin ada kawan-kawan baru di sini tertanya-tanya, August, bila saya boleh join batch yang baru? Tahniah pada semua. Hari ini kami nak mengumumkan tarikh yang baru untuk Let's Get Fit 14 hari transformation. Tarikh yang baru adalah 25 hari bulan Oktober. 25 hari bulan Oktober iaitu Isnin yang akan datang. Jadi hari ini Selasa, maksudnya Ogos. Dari Rabu hingga Ahad saya boleh makan apa yang saya sukalah. Boleh juga, tapi makan dengan sederhana. Kan kita kata kita nak jadikan ini satu tabiat, Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada pada petang ini, kami ingin nak ambil gambar dengan semua kawan-kawan. Kalau boleh kita semua kawan-kawan kita buka kamera. Kita buka kamera dan kita sama-sama ambil satu gambar untuk buat kenangan pada petang yang mulia ini. Kita semua berada di sini bersama-sama dengan kawan-kawan. Yang kita tahu hari ini ada kawan-kawan dari mana-mana tempat, banyak tempat Okey, ready kita you smile sebab kita ada 2 muka surat. Okey. Ready? Li Chun ready? Okey, 1 2 3. Okey, satu lagi. The next muka surat 1 2 3. Okey, seperti yang dijanjikan guys. Pada hari ini, petang ini, kami juga akan menunjukkan macam mana kita nak buat sarapan pagi yang sedap-sedap, cantik-cantik. You boleh buat gambar-gambar Instagram seperti ini. Jadi sekarang August akan tunjukkan macam mana kita sediakan sarapan pagi ini. Guys, sangat-sangat cepat sahaja. Okey, less than 3 minit sarapan pagi ini boleh siap disediakan. Okey. Di sini saya ada satu blender. Saya ada satu shaker. Saya buka sini. Hari ini saya guna apa? Saya guna Body Key New Flavor, Berry Flavor. Wow. Ini berry flavor ini you dapat cari you punya first love punya feeling. Nanti itu color pun macam first love punya color. Okey, apa kita buat sekarang? Kita tambah air.
Okey, lebih kurang 300 ml. Sebab sekarang ini body key yang baru, dia punya sajan lebih banyak tau. Jadi kita punya air kita letak banyak sikit. Lepas tu, ini berries, ini frozen berries you boleh beli kat supermarket lah. Okey. Jadi, kalau you nak beli buah-buahan yang segar-segar, misalnya hari itu saya beli strawberry, saya nampak ada strawberry yang fresh saya masuk dalam peti sejuk freezer. Saya jadikan dia freeze. Jadi dia macam apa? Dia macam ais lah. Bila you blend dia jadi smoothies. Wah, sedap sangat Okey, hari ni kita guna berries. Jadi apa yang saya akan buat? Saya letak 2 teaspoon, 2 sudu berry ni masuk. Tengok masuk je. Very good. Betul juga. Okey, hari ni bonus saya letak banyak sikit. Okey. Ini untuk anak-anak nampak dia orang mesti suka punya guys. Sebab dia punya pewarna ini semua pewarna semula jadi. Okey, di sini saya ada satu pack body key berry flavor. Nampak tak sini ada garisan sikit-sikit kita buka di sini. Wah, saya guna tangan kiri Wah, boleh juga. Okey. Lepas tu saya masukkan dia punya kandungan body key ni masuk ke dalam. Banyak juga. Pastikan semua masuk tiakkan dia. Tiak itu jentik lah, bukan tiak lah. Tiak saya suka cakap tiak. Tiak. Okey, semua dah keluar. Baik. Lepas tu tutup. Lepas tu terbalikkan dia. You tengoklah you punya blender kat rumah macam mana. Guys, tengok magic happen. 1, 2, 3. Ini Starbucks tu kena berdiri tepi. Tengok color dia. Cantik. Jadi dah siap dah serve. Untuk kawan-kawan yang kerja pagi kan, kejar masa. Tak sampai 1 minit pun. Tak sampai 1 minit siap. Boleh bawa masuk kereta, minum dalam kereta. Saya minum dulu Wangi tu. Bau berry. Wow. Memang best. Ini no artificial color, no artificial flavoring, no preservative. Very very fresh. Macam-macam buah-buahan ni boleh letak. Kalau you guna itu chocolate flavor chocolate flavor ke atau itu coffee letak banana. Uish, I bagi tahu you, itu sedap. Banana you pun boleh buat apa? You letak dalam freezer. You bagi dia keras-keras. Bila you kisar-kisar, dia macam ada you smoothies lah. Strawberry juga bagus. Apa lagi? Dragon fruit juga bagus. Kalau you nak warna yang cantik-cantik lah. Orange pun boleh, apple pun boleh. Jadi cepat-cepat order. Dr. Wong kata, cepat-cepat order. Betul. Hey guys, you minum macam ini satu pack kalau you tambah dengan 1 scoop of protein memang I chop sign guarantee you memang kenyang. Kalau you minum pada pukul 8 pagi, mesti boleh tahan sampai pukul 12.30. Cepat-cepat order. Cepat-cepat order. Kita mula dengan program bersama-sama. Bersama-sama join kita punya program. Ada registration fee tak August? Tak ada. Kalau you nak belanja I makan, I boleh. I terima je. Okay. Jadi tarikh yang baru adalah 25 hari bulan Oktober. Untuk kawan-kawan yang baru join hari ini, cepat-cepat contact dengan kawan yang ajak you. Kalau you tak contact dia, you punya kawan pun akan contact you. Sebab kita proaktif punya. Jadi kita sama-sama. Kita punya cita-cita adalah kita nak buat exercise 100 orang. Wow. 100 orang pada weekend punya pagi. Okey, jadi dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Kita ucap terima kasih kepada semua peserta-peserta, semua speaker. Terima kasih Kak Siti, terima kasih Shirley, Joy, Sindru, Sandy, Jun Kai, Kali. Terima kasih kepada Paul, co-organizer kita. Paul punya perut borak pun dah hilang. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Wong juga. Okey, sekian sahaja program kami pada petang ini. Harap-harap kita akan jumpa anda pada sesi exercise kami yang akan datang. Sila ambil link daripada kawan-kawan. Esok Rabu kami ada low impact. Kamis pagi kami ada morning workout. Jom join kita dulu. Okey, terima kasih.